Apakah graf bar berganda, graf garisan berganda dan juga catat itu penting? Cuba tengok dekat slide ni. Kenapa ia penting? Ianya merupakan kaedah untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik. Cuba murid-murid cikgu bayangkan, awak diberikan sebuah karangan yang panjang untuk menyatakan jumlah keuntungan daripada bulan Januari hingga bulan Disember dalam bentuk yang panjang dan berperenggan. Pening nak baca, masa pula tak ada. Waktu tu bos anda pun bergegas kan? Dia nak mengejar masa. Jadi dengan adanya satu data yang terlalu panjang tersebut, ianya tak relevan. Macam peninglah kepala nak membaca. Jadi dalam bentuk yang lebih menarik, mudah, cantik, catat cantik berwarna-warna kan. Jadi ini akan menyebabkan kita suka untuk melihatnya dan mudah difahami. Awak lihat poin yang kedua, maklumat dan data lebih mudah difahami kan. Contoh tadi mengenai keuntungan syarikat anda daripada Januari 2020 hingga Disember 2020. Kalau kita guna graf garisan berganda, ianya akan nampak naik dan turun kan. Plotan tersebut menunjukkan jumlah naik turun keuntungan pada tahun tersebut. Jadi ini lebih mudah untuk difahami. Selain lebih mudah untuk anda nyatakan semasa pembentangan di dalam mesyuarat. Ini sangat mudah dan ringkas. Dan yang terakhir, tidak memerlukan huraian yang panjang. Orang tengok sekali pun dah tahu dah. Okey, bulan Januari meningkat, bulan Februari menurun dan kenapa ianya menurun. Semua itu dapat dirungkaikan dengan lebih jelas. Banyak kepentingan kan? Dalam slide ini, anda semua akan didedahkan dengan ciri graf bar berganda. Kalau anda lihat di sini, seperti paparan yang cikgu tunjukkan ini, bar yang kelihatan di graf tersebut ada dua. Kalau dulu anda belajar di graf bar mudah, ada satu sahaja bar kan? Kali ini dianya melebihi daripada satu bar ataupun lebih daripada satu bar. 2 bar ke 3 bar ke, itu semua kita panggil graf bar berganda. Ianya menunjukkan maklumat yang berlainan. Cuba lihat, kalau lihat di sana import dan export kan? Okey, kalau ekspor tu yang berwarna kelabu, manakala import pula menunjukkan data berwarna putih. Jadi ianya merupakan maklumat yang berbeza yang kita hendak lihat nilainya pada tahun-tahun yang tertentu. Itu merupakan ciri graf bar berganda. Kalau anda buat graf bar berganda, perkara yang harus ada dan wajib ada ialah yang pertama sekali ialah tajuk. Ini perkara biasa, asas, perlu ada tajuk. Kerana bila kita membaca sesuatu maklumat, kita akan lihat tajuknya dahulu. Tanpa tajuk, maka anda akan kehilangan markah. Seterusnya, skala. Pada kebiasaannya, skala akan ditulis pada soalan-soalan. Okey, contohnya, skala 1 cm bersamaan dengan 50 RM juta, 50 juta kan? Contohnya begitulah skala. Skala biasanya akan dinyatakan di dalam soalan ya. Jadi anda tidak perlu risau ya. Seterusnya pula, paksi menegak perlu ada juga. Kalau tak ada, maka itu bukan graf bar berganda lah. Dia mesti ada paksi menegak yang menunjukkan nilai-nilai perubahan yang kita nak tengok tadi. Biasanya kita perlu ada tulis unitnya di atas sekali. Lihat dekat data anda tu yang saya tunjukkan, dekat gambar slide tu, perlu ditulis di atasnya nilai ataupun unit SI yang menunjukkan perubahan tadi. Seperti yang terdapat di dalam jadual anda lah. Okay, seterusnya paksi mendatar perlu ada. Di hujungnya kena letak juga apakah yang diwakili oleh paksi mendatar tadi. Seterusnya petunjuk, contoh petunjuk di sana import, export. Ini bagi menunjukkan dengan jelas apa yang kita, maklumat yang kita hendak lihat. Dan yang terakhir ialah barnya. Kalau tak ada barnya bukan graf bar lah. Pastikan graf bar yang anda lukis itu lurus, cantik dan kemas ya. Kita lihat di dalam slide yang cikgu tunjukkan ni, ciri-ciri graf garisan berganda yang wajib ada yang pertama sekali ialah tajuk. Ini perkara biasa seperti graf bar tadi, catat pi nanti semuanya mempunyai tajuk. Seterusnya ianya mempunyai skala dan biasanya skala ini akan diletakkan di bawah graf
dan seterusnya akan ditulis di bahagian paksi menegak. Biasanya skala juga akan ditunjukkan di dalam soalan-soalan kamu. Contohnya 1 sentimeter mewakili 1 juta atau 1 sentimeter mewakili 50 juta seperti dalam gambar slide kamu. Okey, seterusnya paksi mendatar perlu ada yang menunjukkan perubahan-perubahan pada masa bila kita kena rujuk jadual lah ya. Okay, seterusnya petunjuk perlu ada untuk menunjukkan perbezaan maklumat tadi. Wajib ada. Contohnya kalau garisan pertama warna biru, garisan kedua warna hijau. Ataupun kamu letak, kalau tak ada waktu tu warna, kamu letak plotan kamu tu berbeza bentuk. Contoh plotan pertama bentuk segitiga, plotan kedua bentuk segi empat, plotan ketiga bentuk bulat. Kerana plotan-plotan ini nanti akan disambungkan. Jadi jangan lupa ditulis di bahagian petunjuk bagi membezakan maklumat kamu. Okey, seterusnya plotan garisan. Ini penting, sangat-sangat penting kerana ini menunjukkan perbezaan nilai yang kita hendak lihat, perubahan nilai yang kita hendak lihat. Okay, setakat ini boleh kan? Ciri-ciri graf garisan. Nampak sekali je gambar tu dah tahu. Maknanya awak faham lah. Okay? Harap semua faham. Melalui slide ini pula, kita akan belajar mengenali apakah itu carta pie. Carta pie merupakan satu gambar raja atau perwakilan grafik yang memaparkan banyak maklumat. Satu atau lebih maklumat yang kita kehendaki. Kalau anda lihat di dalam slide yang cikgu tunjukkan ini, terdapat satu bulatan yang menarik kan? Maklumat tersebut ditunjukkan di dalam bentuk bulatan atau dibahagikan dalam sektor yang mana ianya lebih jelas dan mudah difahami. Okey, kita lihat kat sini ciri-ciri carta pie yang perlu ada. Biasanya mesti ada tajuk. Semua mesti ada tajuk ya. Kalau tak ada tajuk maka kita tak tahu apakah yang kita sedang baca. Apakah yang sedang kita lihat. Tajuknya perlu ada. Okey, seterusnya dia perlu ada jejari. Biasanya jejari ni kelas, dia hanya akan paparkan di dalam soalan. Kalau anda lihat, sila bina carta pie dengan jejari 5 cm. Jejari ini merupakan satu asas sebelum anda membina carta pie, bulatan carta pie tadi. Kita panggil bulatan sektor. Sebelum kita bina tu, kita perlu ada jejari iaitu garis lurus di tengahnya yang menegak iaitu menunjukkan sektor kosong darjah. Okey, seterusnya perlu ada jumlah. Ini penting. Selalu lupa kan? Okey, kena buat jumlah atau kena tulis jumlah. Kat mana kita nak jumpa jumlah ni? Biasanya di dalam jadual yang diberikan, nilai keseluruhan ada di bawah sekali kan? Itu adalah jumlahnya. Kena tulis semula. Contoh di dalam slide ni, anda lihat jumlah pelancong 347,197 orang. Jumlah ini didapati daripada jadual soalan yang diberikan. Kena letak jumlah. Kalau tak letak, kuranglah markah carta pie anda. Rugi kan? Okey, seterusnya peratus. Peratus perlu ada di dalam setiap sektor atau di luar sektor. Yang penting perlu memaparkan peratus. Kat mana nak dapatkan peratus ni? Nanti cikgu ajarkan cara macam mana kita nak kira peratus dan sektor di dalam kelas berikutnya ya. Yang penting kena tulis peratus. Itu ciri yang harus ada dan wajib ada. Okey, seterusnya perlu ada petunjuk. Petunjuk ni bagi menunjukkanlah apa maklumat yang kita hendak lihat tadi. Contoh, Jepun warna hijau. Jadi kita tahulah Jepun ni yang paling banyak datang ke Pahang pada tahun 2016. Lihat dekat slide cikgu ni. Kan? Lihat sana warna hijau mewakili Jepun. Jadi kita dah tahulah negara Jepun merupakan negara yang tertinggi melancong. Maksudnya pelancong yang ramai daripada Jepun datang ke negeri Pahang pada tahun 2016. Okey, seterusnya pula bulatan sektor. Okay, kita lihat bulatan sektor ni, ianya kena kemas. Kita ada jangka sudut kan? Pakai jangka lukis, jangka sudut. Nak buat garisan bulatan tu kena ada jangka lukis supaya nampak kemas. Pastikan jejarinya betul. Dan juga jangka sudut untuk kita kira sudut ya. Pastikan semuanya dibuat dengan adanya ciri-ciri carta pie yang disebutkan tadi
barulah lengkap carta pai anda. Okey, sekarang cikgu harap semua faham. Sekarang ni kita hendak memahami kegunaan graf bar berganda. Kalau kita lihat, graf bar berganda biasanya mempunyai lebih daripada satu bar di dalam graf tersebut. Contohnya dua bar yang berkembar tadi kan. Okey, ini menunjukkan maklumat yang berbeza. Kita hendak lihat perbezaan atau perbandingan antara maklumat-maklumat yang kita hendak kaji. Contohnya pada tahun 1990 kita nak lihat import ataupun ekspor yang lebih banyak. Lepas tu pada tahun 2000 pula import ataupun ekspor yang lebih banyak. Jadi dengan adanya graf bar berganda ini, perbandingan tersebut dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain daripada itu juga kegunaan graf bar berganda ini adalah bagi membuat perbandingan tentang pelbagai komponen yang hendak kita kaji. Macam contohnya, biasanya komponen ni ianya mempunyai perkaitan antara satu dengan lain. Sebagai contoh, pada tahun 2020, kita hendak lihat daripada aspek tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 hingga 5. Yang mana satu ramai. Contohnya pelajar tahun 2020 tadi, pelajar tingkatan 1 lelaki atau perempuan yang ramai. Tingkatan 2 lelaki atau perempuan yang ramai. Itu kita nak lihat perbandingan ataupun komponen-komponen yang berbeza tetapi mempunyai perkaitan antara satu dengan lain. Dan biasanya faksi mendatarnya tidak semestinya hanya diletakkan aspek masa. Contoh tahun tadilah, okey? Graf garisan berganda ni ianya bagi membandingkan perubahan nilai atau kuantiti beberapa unsur yang dikaji mengikut skala masa tertentu. Pada kebiasaannya, di bahagian paksi mendatar akan diletakkan skala masa, maksudnya tahun. Bulan ke, tahun ke, yang termasuk di dalam skala masa lah ya. Okey, contohnya kalau kita nak kaji mengenai perbandingan kadar pengangguran mengikut kumpulan umur terpilih dari tahun 1982 hingga tahun 2019. Itu contoh yang biasanya bagi graf garis. Selain daripada itu, kita nak lihat nilai-nilai import dan ekspor menerusi tahun-tahun pun sesuai juga. Kita gunakan graf garisan. Kegunaan carta pai. Okey, tadi kita dah tengok carta pai bagaimana kan? Cantik. Dia terdiri daripada satu bulatan sektor yang bulat kan? 360 darjah. Jadi, apakah kegunaannya? Yang pertama ialah ianya bagi mewakilkan data dalam bentuk bulatan yang terdiri daripada beberapa sektor. Kalau dalam geografi, sektor ini biasanya ditulis daripada sektor yang lebih besar kepada sektor yang paling kecil. Okay, jadi menerusi lukisan carta pai itu, kita dah tahu maklumat yang paling besar nilainya adalah daripada sektor yang terluas. Okey, seterusnya ianya bagi menunjukkan taburan atau kadar peratusan sesuatu aspek yang dikaji. Seperti yang cikgu nyatakan tadi di dalam ciri carta pai, peratusan wajib diletakkan kan? Jadi menerusi carta pai, kamu dah dapat tafsir dan nilai sendiri jumlah peratusan maklumat yang kita hendak kaji tadi.